Mati syahid itu kebanggaan umat Islam. Tidak. Ia bukan diminta oleh Nabi pun dalam perang Badar. Tapi saya terima kasihlah atas komen ini yang katakan mati syahid itu kebanggaan umat Islam dan diimpikan oleh umat Islam. Apa-apa ni memandai-mandai buat andaian sendiri. Apek tidak buat andaian sendiri ya. Apa yang Apek ucapkan ialah daripada apa yang Apek pelajari daripada sumber Al-Quran wa Sunnah, daripada ustaz-ustaz, daripada tok guru, termasuk seorang syekh sufi lah. Saya nak beritahu satu peristiwa di Perang Badar, dan ini boleh cek dengan ustaz yang berhampiran dengan anda apakah dia sahih ke tidak. Wallahualam, banyak hadis dan pula imam-imam Sunan Sitah kemudian yang 6 yang katakan ni sahih, itu sahih. Dia satu bab yang tersendiri. Tapi bukan semua hadis saya tolak kerana kita tengok pada matan hadis itu atau jalan kisah hadis itu. Pertama, apakah berlawanan dengan Al-Quran? Kedua, apakah dia logik, rasional ke tidak? Ini pegangan Imam Hambali, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Tetapi sedihnya ajaran Imam Syafi'i pun ditulis mula oleh pendeta-pendeta kemudian. Ini bab tajuk lain. Sekarang saya cerita hadis semasa Nabi Muhammad SAW sedang menghadapi di perang Badar, ya, iaitu kita tahu 313 menghadapi 1000 musuh musyrikin Quraisy, ya, dekat pergi Badar. Kenapa pergi Badar? Ada satu kisah menarik, itu cerita lain. Okey. Tetapi bila Nabi berdepan tu, apa Nabi buat? Tentulah Nabi berdoa. Dan apa doa Nabi? Apakah Nabi doa untuk mati syahid? Tidak. Apa Nabi doa? Tuhan kami, ya, Tuhanku, sekiranya yang ini, iaitu yang 313 lah, gugur pada hari ini, ya, dalam perang Badar, siapakah akan meneruskan ad-din engkau esok? Itu doa Nabi. Nabi memikirkan tentang perjuangan yang selamanya. Urusan Allah. In tansullah hayansurukum wa yusabbik aqdamakum. Sesiapa yang bantu dalam urusan Allah, Allah akan bantu dalam urusan dia dan Allah akan angkat dia di atas muka bumi. Apa urusan Allah? Bukan suruh kau pergi mati. Saya kata mati katak begitu kerana syarat kena ada jemaah. Hanya jemaah, hanya ada amir, uli amri yang boleh memerintahkan. Itu pun dalam keadaan tertentu. Ini ada dalam sejarah Islam. Sejarah Osman dan Fodio di Ghana. Sejarah Sanusiyah di Libya. Sejarah tarikat-tarikat. Sejarah banyak sejarah kita nak belajar lah. Tak rugi kita belajar. Jadi Nabi doa begitu pendek dan simple. Dan Allah hantar bantuan, iaitu sakinah. Orang kata 10,000 malaikat. Saya baca tafsir yang lebih afdal, yang lebih muktabar, yang lebih sahih ialah Allah turunkan sakinah. Jadi manusia yang emosional bukan dapat sakinah, dapat bisikan syaitan. Orang Islam sentiasa tenang. Belum lagi, mungkin anda belum jumpa lagi orang Islam, ya, letak pedang di leher. Tangan siapa? Nyawa, jiwa kamu, Allah atau saya? Nabi jawab, Allah. Tenang saja, bukan menjerit-jerit. Ya, itu bukan ajaran Islam. Ingin syahid, saya kata jaga-jaga. Keinginan kamu datang dari mana? Ya. Jadi kita contohilah Nabi Muhammad SAW, junjungan kita. Kerana dia sebaik-baik contoh, kita dah tahu. Kita kata kena ikut Quran, tak ada Quran, ikut sunnah. Sunnah Nabi ialah dia bukan nak perang. Dia bukan nak mati syahid. Dia tahu hadapi musuh. Perjanjian Hudaibiyah misalnya dia berunding. Dia buang Bismillahirrahmanirrahim. Orang kata tak mau Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tak apa. Tak jadi masalah. Jangan sebut Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Muhammad bin Abdullah cukup. Dia kata tak apa. Saidina Umar marah. Dia nak unus pedang. Pasal Nabi lihat yang lebih besar. Sekarang peperangan di Timur Tengah, saya kata, berleluasa. Dan Hamas ini dikatakan mengambil keuntungan. Banyak NGO mengaut keuntungan, kutip juta-juta. Saya tengok hari-hari, dia ambil 3 juta, ambil 10 juta. Doma 10 juta, dia ambil 30%. Kayakan diri.
ustaz-ustaz penunggang agama, saya kata ni, kita tengok pada cara hidup dia. Mereka kaya raya. Mereka pergi sana berjuang ke Gaza? Apek dulu nak pergi berjuang. Ini kisah Apek dengan Anwar Ibrahim. Saya mula jumpa Anwar Ibrahim ialah kerana saya nak pergi bukan Gaza, sebenarnya Afghanistan masa tu. Saya tak percaya dalam perjuangan nasionalisme. Masa tu Yasser Arafat, ya, Fatah, ya, PLO. Kita belajar sejarah, saudara. Kita kena tahu asal usul satu hadis. Kita kena tahu asal usul satu hukum. Macam baru ni perkahwinan, ya. Kata saya terima nikahnya yang seperti mana sebutnya. Wah, ni orang kecoh. Tak kecoh pada Apek kerana Apek pelajari dan tak berhenti belajar. Nanti dalam video klip lain saya nak sentuh ada satu kisah menarik tentang ijab kabul, ya. Sekian sahaja ini. Saya terima kasih pada sahabat yang tanya. Biasa saya dulu pun mula masuk Islam semangat berkorban nak mati syahid, sehingga saya digurukan oleh Syekh Sufi saya mengenai nafsu, ya. Dan juga saya bertemu Anwar Ibrahim, dia kata tidak ada perang lebih besar di sini. Itu sebab saya tak jadi pergi, dia bagi saya kerja yayasan. Saya terima kasih pada Anwar Ibrahim, sekarang PMF, ya. Kan perjuangan kita umat Islam kena bersatu, ya. Bila bersatu, musuh dah hilang dah. La ikraha fi din, qad tabayyana rusydu minal ghayy, ya. Bila cahaya itu datang, tidak perlu paksaan dalam ad-din. Cahaya datang, kegelapan hilang. Itulah iman. Depan iman, kufur itu tak boleh lawan. Tak ada perang sipong, orang mengaut keuntungan, menjual senjata, berpindah wang, pembersihan duit, money laundering berlaku. Hamas ni, pemimpin Hamas ni duduk di London. Saya bertemu mereka. Saya ni dulu protokol PAS. Apa ini tahun 86-87 saya protokol bagi Medi Akif, Mursyidul Am Ikhwan Muslimin Mesir. Sekarang dah tak ada lah. Hamas ada lagi satu nama, saya lupa, Tamim ke apa ke. Duduk London. Jadi saya pun terfikirlah mereka berjuang apa kan. Saya dulu dalam PAS 11 tahun. Saya boleh cerita kisah-kisah depan Ustaz Hadi, Ustaz Fadil Nur, Arwah, Ustaz Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Saya kerja dengan Anwar Ibrahim setahun. Saya pernah bersua dengan Mahathir, dengan siapa, Daim Zainuddin, dengan Jamaluddin Jajis, Arwah, dengan Tengku Razali, dengan duduk dengan Pak Lah. Apa ni, Najib. PM lah. Susah saya nak ingat nama-nama orang. Orang yang masyhur-masyhur saya. Orang-orang wali-wali ni, alhamdulillah kita sentiasa fikirkan mereka. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yazanun allazina amanu wa yattaqun, ya. Sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak ada takut dan bimbang dalam mereka. Macam mana? Nanti saya buat klip lain lah. Saya buat Facebook live nanti, ya. Jadi sekian sajalah. Terima kasih saudara. Saya tidak berniat nak membetulkan sesiapa. Saya rasa ada ilmu ni kita kena berkongsi. Apa sebenarnya berlaku pada perang Badar? Apa sebenarnya berlaku pada perang Uhud? Apa sebenarnya berlaku pada perang Khandaq? Macam mana tingkah laku Nabi? Macam mana tingkah laku sahabat-sahabat dia? Kita kena belajar tu. Tak boleh kita tutup dari kebenaran. Kalau tidak, entah kita ikut siapa. Sejarah Timur Tengah, saya dah buat satu klip bahawa dia salah orang Arab sendiri. Syarif Hussein yang jaga Haramain, jaga Hijaz itu, Mekah dan Madinah itu, dia sendiri nak dicucuk oleh British, oleh musuh. Kata, engkau fikirkan perkauman lah, Arabisme, Arab untuk Arab. Ini Turki. Mereka memecah dari Osmania, Turki Osmania, dan pun salah Osmania. Juga saya ada cerita. Jadi kita fahaman perkauman ini tidak akan sampai ke mana-mana. Nabi pun tak perjuangkan fahaman kaum Arab. Semua tu hadis-hadis dhaif belaka. Jadi sekian saja. Saya harap kita menambahkan ilmu kita. Jangan kita tertutup bawah tempurung. Dah lama dah cukup dah kita lemah. Kita tak bersatu. Pertama kita jahil. Kedua kita tak jahil kerana kita sangka kita Islam. Oh, lahir dan Islam, aku Islam dah. Tidak. Kalau apa nak tanya, boleh tanya. Tanya dengan sopan. Tak sopan pun, kalau saya rasa dia menyentuh bab ilmu, saya akan jawab jugalah, ya. Terima kasih. Mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim allazi wa hayyu qayyum. Dia yang maha hidup dan dia atas segala sesuatu maha berkuasa, ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum.